everyone. Today I'm helping Papa making this plant pole. So you do it? We already put so many cables and all the way to the first one, all the way to the next one, and there are just a lot more to go. Nah, satu lagi. Here. Now let's see. Here. So kita orang cuba atas sikit sini. Tumor, dua ni. Sini. Dua lagi lubang. Situ. So kita orang cuba buat pole sendiri. Ada lebihan mesh hijau ni. Dia agak lembut lah, tapi better than nothing. We try dulu. Hopefully it's good lah. Last cable tie untuk pole ni. Pole ni setinggi 1 meter macam tu. 1 meter. I bet I know where it is. So lepas ni kita orang akan letakkan no noise. coco chip dalam ni lah. Coco chip letak dalam ni. Sambil-sambil ajar my son buat datang ni. Kalau tak asyik nak tengok YouTube aja. And now it's time to snip them off. Okay, before that we must tighten everything. Yes. Right? I have to make sure they are all tightened. Tighten, really tight. Oh, this is not tight enough. And then we Just want to. we cut it off. We chop it off. Pole dah diketat kan? Okay, macam ni lah rupanya. Ala kadar je. Lubang dia kecil sikit. Small hole. Small mesh lah. But it's okay. Lembut. Dalam ni without the dawai dalam ni. Tak ingatlah berapa ringgit semeter ni, beli kat Aware je. And yang penting dia tak adalah mudah goyang-goyang. So apa yang I will put inside this is the coco chip lah, bukan moss. I don't have moss, tapi akan put coco chip. Jom kita tengok plan apa kita nak try. Okay, dah cari pot, tak ada pot. So what I will do is just use my poly bag. Okay, tanah dalam ni tadi ada cili. Cili tu dah reput, kerepot. Just buang the cili. And I will reuse the tanah lah. Okay, tumbuhan apa yang saya nak pindahkan dalam ni? Ini. Okay, ni siapa yang tak kenal lagi, ni adalah Monstera dubia. Okay, ni daun asal dia. Okay, daun asal ni dia dah hampir nak ke matured form, whereby dia akan koyak-koyak lah. Ni belum lagi. So daun dia macam ni. Based on my research, menunjukkan dia ada fungus. Okay, I don't know how to buangkan fungus ni. Just let it be. Yang penting tunas baru dia ni dah ada 3 daun, and coming soon akan jadi 4 daun. So akar dia dah ada. Tu ada akar dah kan. So dia memang nak kena panjat untuk bantu daun dia besar dan cepat mature lah. Okay, apa specialnya tanah ni? Tak ada special pun. Tanah ni tanah biasa yang dicampur semua. Cuma itu tersilap teknik menanam cili lah. Cuma cili tu terekspos dekat panas, jadi dia tak apa jadi. So tanah ni I will keluarkan. Saya akan keluarkan. Dan saya akan campurkan dengan coco chip lagi dalam ni untuk membantu saliran air dengan lebih baik lah. Sebab Monstera dubia dia tak suka air yang bertakung banyak sangat. Saya akan tambahkan coco chips, kemudian tambahkan sedikit pumice stone ke dalam ni untuk make sure dia ada pengudaraan dan pengairan yang baik. Kemudian saya juga akan pakai tanah ni, campur dengan saya punya vermicast. 90% ni vermicast daripada hasil uraian cacing. Ini saya beli. Saya lupa ni satu bag ni berapa harga. Saya tak ingat. Tapi saya akan campur sikit dalam ni lah. Okay, bahan-bahan lain saya akan campurkan Osmocote dan saya akan siram dengan liquid gold. Okay, jom kita mulakan kerja kita sekarang sebelum hari hujan. Tambahkan 3 genggam
sabut kelapa atau cocoa chips atau cocoa khas ni. Dan rahsianya adalah saya nak memperbetulkan tekstur, struktur dan kandungan nutrien dalam tanah ni. Okay, macam mana saya buat? Ini untuk betulkan dia punya tekstur atau struktur. Okay, tanah ni nanti saya akan tuang ke situ. Kemudian sebelum tu saya akan tambahkan osmokot sebagai bahan-bahan memasak. Macam chef pula kan. Memasak atau mengadunkan ramuan tanah terbaru kita ni. Kenapa tanah terbaru? Sebab kita nak betulkan struktur dia. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana rupa tanah vermicast ni. Ini yang paling top lah saya ada, vermicast 90 plus ni. Rupa dia macam ni guys. Halus je. Okey, kita letak dulu 1 2. Saya tak ada sukatan kalau korang tanya. I don't have any sukatan. Cuma polybag saya ni, ni besar macam ni. Yang besar ni tengok, sejengkal. Ni lebih kurang sejengkal lah. Satu tapak tangan ni diameter dia. Okey, so saya akan tuang ni, saya akan gaul-gaulkan dia. Okey, keadaan masih elok lagi. Okey, ni rupa tanah dia. Nampak tu akar-akar cili tu. Saya biarkan je, sebab nanti dia akan mereput juga. Cuma saya nampak ada semut lah kat dalam ni. Semut, cacing saya tak nampak. Saya biarkan je. Kemudian saya ada satu plastik kecil berisi pumice. Pumice ke pamis ke, tapi ni batu lah sebenarnya. Batu orang kata dari gunung berapi. Allah alam. Jadi kita pakai untuk menambahkan pengaliran dan pengudaraan. Okey. Dan ini boleh bantu untuk pengudaraan jugalah, menyerap air, menyimpan air. Kalau tanah semata bahaya sikit dekat akar-akar pokok. Sebab akar pokok ni dia bukan nak air yang keterlaluan, ya. Bukan. Dia nak cukup sekadar membasahi akar-akar dia. Okey. Lepas ni proses seterusnya saya akan gaul dia. Saya dah pakai glove. Okay. Malas nak gaul pakai ni skop ni. Tak sedap. Tak sedap Jadi saya mula menggaul dan memecahkan tanah-tanah ni. Okey, saya dah campurkan osmokot dan berbagai-bagai campuran lagi lah. Saya pecah-pecahkan dia. Cili boleh tumbuh kat tanah ni. Dan saya yakin dubia pun insya-Allah boleh survive kat sini. Tanah dia struktur bagus guys. Bagus. Tanah asal dia adalah tanah 6 in 1 tu. Tanah 6 dalam 1 saya enhancekan dengan vermicast dan berbagai-bagai ramuan lain lah. Osmokot lah, pumice stone. Okey, selepas saya settle menggaul, saya akan masukkan balik dalam polybag kita ni. Gaul sekarang ni kita masukkan tanah-tanah ni ke dalam polybag. So ni dah seinci lebih kurang tu saya isi dalam ni. Sekarang saya akan ambil pole untuk saya tegakkan dalam ni. Mana pole tadi? Oh, dekat tepi ni. Okey, pole ni saya akan masukkan lah. Nanti saya akan potongkan dulu ni. So pole kita dah tegak berdiri. Okey, itu dia punya POV dalam sana. Dan kita dah potong dah ni. Tegak je, steady. Dan kita tengok kat bawah ni. Okay, saya dah isikan sikit tanah. So dia goyang sikit-sikit lah. Normal lah. Normal. Dan saya akan isikan sampai tinggi sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Untuk
pengetahuan semua. Saya lagi inilah poll pertama yang saya bikin sendiri. Dan saya berkongsi dengan semua macam mana saya buat. Saya nak menampakkan menanam ni mudah. Jangan risau. Cuba je. Kita jangan cuba dengan pokok kayangan, tapi kita cuba dengan pokok marhain. Okey. Okey, dah sampai dah. Dia dah sampai lebih kurang seinci sebelum top ni. Dan saya akan letakkan dubia saya dalam ni. Tapi sebelum tu, saya akan isikan pool ni dengan cocoa chips lah. Dan sabut kelapa atau cocoa chips dalam saya punya pool ni. Masukkan hari dah mula hujan guys. Tu. Cuaca agak gloomy. Saya harap suara saya okey lah Saya tak pakai mic hari ni. Saya masukkan ni. So kita enjoy sesama bunyi hujan ni. Dan saya ada jugalah satu batang penyodok sampah ni. Saya gunakan untuk memadat-madatkannya. Kita mampat-mampatkan ni, kasih padat. Okey. So dah ada dah tinggi ni. Okey, dah ada dah tinggi ni. 1 jengkal, 2 jengkal. 2 jengkal setengah dah ada dah. Sebab pokok kita baru ada tinggi ni je. So kita tak payah buat sampai habis. Okey, trik dia bila dah tinggi nanti baru top up lagi. Kalau dah penuh juga nanti kita boleh extend pole ni. Ataupun kita potong lah, kita propagate baru. Okey guys, sekarang ni saya nak pindahkan ni ke dalam kita punya polybag sempoi. Okey, pole kita dah basah dah. Memang sengaja I put under here. So that's it. So tinggal nak pindahkan nak pokok dalam ni. Okey, nampaknya dubia pun dah terpercik dengan air hujan. Okey, sebelum tu kenapa saya berani pakai cocoa chip? Saya dah tengok dah dalam original medium dia ni. Okey, memang ada cocoa chips. Dan ini adalah puffkal. Saya tak pakai puffkal. Dan ada pumice atau pamis. Dan saya detect juga ada leca. So lebih kurang 60% original medium tu saya ada dalam ni. Sebenarnya kalau kita faham medium apa yang dipakai dan apa function dia, kita tak semestinya tiru 100%. Okay, tak perlu. Kita faham sometimes apa medium kita ada tu dia cuma redundant, yang akan menyebabkan poket kita koyak. Okay, so sekarang ni saya akan cabut dubia ini dari pasu asal dia. Saya akan picit-picit dulu. Dia memang dah longgar dah ni. So kalau you guys tengok, dia memang dah cukup peroi dah. Okay, cukup peroi. Saya tak tahu berapa panjang akar dia ni, tapi saya nak cuba angkat. Okey, cuba jap Okey, perlahan-lahan saya cuba tarik akar dia. Tengok akar dia macam mana. Oops. Okey. Okey, akar dia macam ni. Ada main akar dan ada akar rambut yang lain. So dia terlekat pada puffkal. Okey, menurut pemahaman saya memang seller ni dia propagate menggunakan puffkal. Ataupun ini memang medium propagate dia yang mesti ada. Okey, kena berhati-hati. Masih ada lagi yang tertinggal kat bawah sana tu. Okey. Perlahan-lahan saya cuba tarik. Okey. Dia terlekat pada puffkal. Okey, saya berjaya keluarkan keseluruhannya tanpa ada kecederaan kepada dubia ni. Okey, ada 1, ada 2 akar utama. Okey, jom saya letakkan dalam medium ni. Inspect dah akar dia baik. Dan saya nak letakkanlah dalam ni, dalam medium asal dia. Saya akan update sekejap lagi macam mana rupa dia. Dah masuk dah. Okey, akar panjang dia kat dalam.
akar yang betul-betul bawah stem dia kat atas ni je. Tapi kalau korang tengok, okay, you can see dia jatuh. So I want this to melekat sini juga. So what I will do, I will tie it using this one. Okay, dekat Mr. DIY. Dah lupa lah berapa harga dia ni. Murah je ni. Pakai dan I will tie sekejap lah. Tie dia sekejap lagi ni. Kemudian saya akan lekatkan ni sekali, stem ni kat sini. Alhamdulillah, finally setelah sejam lebih daripada kita buat pole ni, sampai isi tanah, sampai sini berjaya juga. For me itu meletakkan dubia ni untuk menjala, sebab potensi dia jelas kelihatan dia memang nak menjala. So kita get back to the medium, cocoa chip, pumice, osmocot dah kat dalam. Dan ini adalah tanah recycle daripada tanah cili tadi, dan saya betulkan dengan Vermicast 90 Plus ni, tambahkan nutrien dalam ni, and I'm very confident that ini akan survive lah. So ini baru separuh daripada pole ni je. So kita akan deletekan dia nanti bila dia dah ni. So ni keadaan daun dia. Okay, apa yang saya gunakan untuk ikat lah tadi ni lah, clip and tie ni, dawai ni. Dan saya tak ikat dia terlalu kencang, tak terlalu ketat sebab as you know, benda ni, stem ni dia akan bergerak naik. Kalau terlalu ketat, nanti dia akan terlanggar knot dia. So kita kena bagi tolerance kat dia untuk berkembang dan memanjang. Ni mother leaf dia. Saya tak pasti berapa lama dia akan survive lagi. Adakah dia sempat nak terkoyak, kan dia start berlubang tu, tak pasti. Sebab nampak dah ada browning kat sini. Anyhow, insyaAllah kita doakan saya punya dubia ni survive. Daun dia cantik. Ada yang panggil Plani shingles. Masa dia kecil, daun dia rupa macam ni. Bila dia dah besar, dia akan koyak rabak seperti keluarga Monstera Adansonii, Lecheriana, Acuminata, Skeleto. Tapi ni sebahagian daripada Monstera yang tak berapa nak kayangan lah harga dia. Masih mampu milik. Kalau ada rezeki lagi, saya akan propagate, InsyaAllah, dan saya akan jual lah dengan harga yang berpatutan. Okey, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, dropkan dekat komen. Ada apa lagi nak suruh I'm making any review ke, trial ke, eksperimen ke, don't be shy, drop the comment. Komen yang konstruktif komen. Okey, itu saja. Sekian daripada aktiviti weekend, my activity weekend, and insyaAllah kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih guys.